أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kita tengok bagaimana ataupun macam mana membaca ayat pertama surah Al-Fatihah. Dalam kalimah pertama yang berbunyi bismi, di sini kita lihat pada huruf sin itu ada tanda sukun. Tanda sukun ini bermaksud perlu kita menyempurnakan makhraj dan sifat huruf sin. Jadi makhraj huruf sin adalah pada hujung lidah, yang mana hujung lidah kita berada di belakang gigi bawah. Dan huruf sin ini bersifat istifal. Sifat dominannya sifat istifal, mana huruf nipis dan bersifat hamsu, iaitu ada hembusan angin serta suara yang rokhawah. Suara yang rokhawah ataupun rikhawah, yang mana suara terlepas, mana suara tidak boleh tersekat. Bismi. Kemudian perhatikan pada kalimah Allah yang kedua, kita lihat pada huruf alif ada tanda kepala sad yang ataupun kita sebutkan dia adalah hamzah wasal. Pada pertengahan ayat ataupun pertengahan kalau kita wasal bismillah, maka kalimah ataupun hamzah wasal ini tidak dilafazkan. Dan seterusnya kita perhatikan di atas huruf lam itu ada tanda syiddah ataupun tanda sabdu. Maka pada keadaan ini perlulah diberi tekanan pada makhraj huruf lam, kerana tanda sabdu ini bermaksud huruf yang berganda. Yang pertama huruf lam yang berganda, iaitu yang pertama huruf lam yang sukun dan kedua huruf lam yang berharakat. Jadi perlu kita membaca bismillahi. Dan pada kalimah lam ini, adapun kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah ini ada hukum lam yang dibaca dengan nipis ataupun tarqiq, kerana sebelum kalimah Allah huruf mim adalah berbaris kasrah. Lam perlu dibaca dengan tarqiq. Dan lam pada kalimah Allah ini juga perlu dibaca dengan kadar 2 harakat panjangnya. Bismillahi. Seterusnya, kalimah yang ketiga adalah Ar-Rahmani. Dalam kalimah ini yang pertama kita lihat ada hamzah wasal. Alif yang di atasnya bertanda kepada huruf sad, maka alif hamzah wasal ini tidak dibaca atau dilafaz dalam sekiranya kita menyambung bacaan Hir-Rahma terus langsung kepada huruf ra yang bertanda syaddah. Dan di sini juga kita ketahui ia adalah hukum idgham syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah. Jadi perlu diidghamkan huruf lam itu, perlu diidghamkan kepada huruf ra yang syaddah. Hir-Rahma. Dan pada huruf ra yang bertanda syaddah, ra berbaris atas, maka huruf ra perlu dibaca dengan tebal. Baik. Dan pada seterusnya kita nampak huruf ha bertanda sukun. Maka di sini perlu dijelaskan makhraj dan sifat huruf ha, yang mana makhraj huruf ha adalah di pertengahan halqum. Dan huruf ha ini bersifat istifal serta perlu disempurnakan juga. Yang dominan di sini adalah huruf ha itu bersifat hamsu, iaitu ada angin yang terlepas semasa menyebut huruf ha. Dan huruf ha ini juga bersifat rokhawah, yang mana pasangan jika huruf al-hamsu kebiasaannya huruf itu berpasangan dengan sifat rokhawah. Suara ada angin dan suara terlepas, tidak tersekat. Baik, seterusnya kita tengok huruf mim berbaris atas serta diikuti dengan tanda alif kecil. Alif kecil ini adalah tanda bacaan mad 2 harakat.
Ma perlu dilafazkan dengan 2 harakat panjangnya. Seterusnya nun baris bawah ni, dan kalimah yang terakhir dalam ayat pertama ini adalah Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Okey, dalam kalimah ini alif yang pertama membawa maksud alif hamzah wasal dan lam tidak ada diletakkan tanda di situ, menunjukkan huruf lam tu tidak dilafazkan juga kerana dia adalah di situ ada hukum alif lam samsiah. Okey, alif lam selepasnya ada ra yang ada tanda sabtu. Kan di sini dipanggil juga idgham samsiah. Jadi huruf lam tu telah dimasukkan pada huruf ra. Okey, nir ra, ra baris atas perlu ditebalkan ataupun di takhim, dan hi mi ha baris bawah selepasnya ada huruf ya mad. Okay, huruf ya mad ni kebiasaannya tidak diletakkan tanda sukun dalam penulisan Rasam Usmani. Maka hi dibaca dengan 2 harakat jika sambung. Namun pada keadaan ini kita hendak wakaf, maka huruf mim yang berbaris bawah perlu kita baca, kita sukunkan, tukar baris bawah itu dengan sukun atau kita panggil sukun yang mendatang. Maka di sini jadilah mad arid disukun yang mana kita boleh baca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Dan huruf mim yang sukun itu perlu kita jelaskan makhraj dan sifat huruf mim. Tidak lain tidak bukan huruf mim adalah bersifat, jika sukun dia akan ada makhrajnya di bibir, dan bila kita menutup bibir suara kita akan tertolak ke rongga hidung yang menyebabkan zahirnya sifat gunnah yang asli pada huruf mim. InsyaAllah semoga bermanfaat. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.